أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan barang siapa memilih selain daripada Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat nanti dia tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Bahagia yang dikasihi saudara Amirul Musli tadi, Imam jemputan kita Muhammad Nabil Hakim bin Muhammad Nasir, seluruh tata kuasa Masjid Al-Mu'min, muslimin, muslimat, anak-anak, semoga diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali dan selama-lamanya tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia izin daripada Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Dan malam ni kita dah melangkah masuk ke bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ada di kalangan sahabat kita yang dijemput sebelum kedatangan Ramadan. Kita pergi ziarah, tak tempat nak masuk ke bulan Ramadan, tapi kita alhamdulillah tahun ni Allah Ta'ala izin kita masuk ke bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Di antara objektif ibadah puasa yang Allah Ta'ala syariat ini, seluruh dunia Islam mula berpuasa bila masuk bulan Ramadan. Objektif utamanya la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Inna lil muttaqina mafada, sesungguhnya bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa itu kejayaan, kemenangan yang sebenarnya, yakni mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan tadi diturunkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Pada tahun pertama Nabi Hijrah tidak difardukan lagi puasa Ramadan. Tahun kedua Hijrah, maka Allah Ta'ala perintah malaikat Jibril menyampaikan perintah ini kepada Nabi untuk seluruh umat Islam melaksanakan ibadah puasa sebulan di bulan Ramadan. Jadi Ramadan yang kita duduk ini Ramadan ke 1446, sebab berikut itu tahun 1447 Hijri, tapi difardukan pada tahun kedua Hijrah, dan kita berada di Ramadan 1446. Dah lama dah, 1000 tahun umat Islam melaksanakan ibadah puasa ini. Bukan kita ini saja. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi
bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan mengampunkan segala dosa. Jadi kita berada di dalam limpah kurnia rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai hari permulaan kita masuk Ramadan, bila terbenam matahari tadi, maka sampailah tetamu yang kita tunggu-tunggu, iaitu Ramadan. Ramadan yang datang kepada kita dengan penuh senyuman. Ramadan mutajalla wa batasama, tuba lil abdi idza tanama. Ramadan datang. Tetamu Ramadan ini datang kepada kita dengan penuh senyuman, membawa hadiah-hadiah istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuba lil abdi idza tanama. Beruntunglah hamba-hamba Allah yang dapat mengaut tawaran-tawaran istimewa dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Jadi di antara tawaran yang ditawarkan kepada kita, satu ibadah fardu yang kita laksanakan di bulan Ramadan digandakan 70 kali ganda. Kita semayang maghrib tadi 70 kali, semayang isyak dasar 70 kali. Dan satu amalan fardu yang kita tunaikan seumpama ibadah, satu ibadah sunat yang kita tunaikan, ganjaran dia seumpama ibadah fardu. Besarnya pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehari puasa fardu kita tinggal tanpa sebab yang diharuskan oleh syarak, tanpa sebab yang dibolehkan oleh syarak, kita ganti balik setahun puasa, tak boleh nak tampung sehari yang kita tinggalkan. Sebab itu kita kena sayang. Walaupun ada keharusan, walaupun kita tak berapa sihat, doktor kata kau nak makan ubat, dia bagi jadual sehari 3 kali. Tapi cik boleh puasa, makan ubat lepas buka puasa dengan lepas sahur. Kita sayang, jangan ambil peluang sakit sikit-sikit tak mau puasa lah. Allah Ta'ala firman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika sekiranya kamu puasa, lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Jadi dalam kita nak rebut peluang ni, Ustaz suka untuk kita ulang balik sedikit banyak perkara-perkara penting dalam kita melaksanakan ibadah ini. Kalau tuan-tuan ada zakat nak keluarkan di bulan Ramadan ni 70 kali ganda. Kalau kita bersedekah, pastikan jangan kita miss infak kita, sedekah kita. Lebih-lebih lagi masjid kita ni sedang kita nak tambah, buat penambahbaikan. Banyak lagi yang kita nak kena buat. Maka kita ambil peluang. Jangan miss sedekah kita. Mula pada malam ni jangan miss. InsyaAllah akan kena satu malam Al-Qadar, yang mana Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun kita beramal ibadah, berjihad fi sabilillah. Siapa dapat malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ambil peluang dalam bab sedekah ni. Jangan miss tiap-tiap malam. Tak boleh bagi RM5, bagi RM10. Tak boleh bagi RM10, bagi RM50. Kita cubalah sebaik mungkin. Kita tunaikan. Jangan miss. InsyaAllah akan kena satu malam Al-Qadar. Jadi saya nak ulang balik perkara-perkara penting. Nak bagi semayang kita sah. Bagi sembahyang kita sah, pastikan wudu kita sah. Wudu ada 6 rukun. Saya ulang secara ringkasnya, ulang kaji balik. Wudu 6 rukun dia. 4 yang kena ayam, kena basuh. 2 tak kena basuh. 4 saja yang kena ayam, kena basuh. Yang pertama tak kena
niat di dalam hati. Kena basuh dengan air. Yang kedua, basuh keseluruhan muka. Niat masa air kena di sebahagian muka. Lepas itu, tangan hingga ke siku kanan dan kiri, menyapu air di sebahagian kepala, membasuh kaki hingga kuku lagi. Itu 4 anggota yang kena basuh: muka, tangan hingga siku, sapu air di kepala, kaki hingga kuku lagi. Dan tertib tak kena basuh. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Kalau tak tertib, tak sah. Ambil wuduk, basuh kaki dulu, tak sah. Dia kena ambil muka, tangan dan siku, sapu air di kepala, kaki. Itu dah dapat tertib. Lain daripada itu semua sunat. Basuh tangan di gelangan tangan, komok, masuk air dalam hidung, masuk telinga, itu adalah sunat. Dapatlah wuduk. Yang kedua, masalah puasa pula. Rukun puasa. Rukun puasa ada berapa? Katanya Nabi Ustaz dia kata 13. Dia dah tukar dengan rukun semayang. Ada seorang tu jawab 20. Dia ambil di mana kita tak tahu lah. Rukun puasa 2 sahaja. 2 sahaja. Yang pertama, niat di dalam hati. Kita baca nawaitu sawma ghadin tu nak bantu hati kita saja. Yang penting lintasan hati kita. Qasdus syai' muqtarinan bil fi'li. Niat di dalam hati kita nak puasa. Sedikit sebelum habis kita bakar niat. Tu rukun puasa yang pertama. Niat ni bila terbenam matahari. Tadi bila masuk maghrib, mulalah masa niat sampai sebelum terbit fajar. Niatlah masa mana pun dalam tempoh tu. Itu buat niat puasa bagi puasa fardu. Kalau niat puasa sunat, sebelum zuhur kita boleh niat, dengan syarat jangan kita buat perkara membatalkan puasa. Kena dicanai 2 biji teh tarik tu. Nak niat puasa tak boleh lah. Kalau tak makan apa lagi, tak buat ada perkara membatalkan puasa, sebelum masuk zuhur boleh niat untuk puasa sunat. Jadi kita ni sedang masuk ke puasa fardu Ramadan, maka kita kena niat tiap-tiap malam. Kita kena niat puasa Ramadan kerana puasa fardu, kena niat tiap malam. Puasa fardu ni ada 4 jenis. Yang pertama puasa bulan Ramadan, yang kedua puasa qada, yang ketiga puasa nazar, yang keempat puasa kifarah. Semua kena niat di sebelah malam. Baik. Rukun yang kedua puasa, menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Daripada terbit fajar masuk subuh sampai masuk maghrib balik. Masa nak niat daripada maghrib sampai sebelum subuh. Masa nak puasa daripada subuh sampai maghrib. Jadi puasa ni dalam kaedah usul fiqh dia kewajipan yang lil mudayya. Dia sempit, tak ada ruang. Seminit pun tak ada ruang. Jadi kita awal seminit tak sah puasa kita. Buka puasa awal. Kalau kita tak tahu itu dimaafkan. Tapi kalau senaja awal tak apa, tak kalau dia buka puasa awal, habis sehari puasa dah. Dia padah. Adapun sembahyang ni puasa amalan fardu yang lain, sembahyang contoh dia lil muwassa', luas. Waktu sembahyang Isyak ni kita sembahyang dalam 10 minit je. Masa dia ada sampai lagi tak masuk subuh, ada Isyak. Tak kalau. Baik. Itu apa rukun puasa. Apa dia perkara batalkan puasa? Kita ulang kaji baliklah. Makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, memasukkan sesuatu dalam rongga asal badan, murtad, gila, semua tu kedatangan haid, tengah-tengah duk puasa, haid mai, batal puasa. Lepas tu tak boleh duk makan depan orang ramai juga, kena jaga kemuliaan bulan Ramadan ni. Senyap-senyap je. Baik tu sedikit banyak tentang Ramadan. Dan puasa Ramadan ini dan kita kena tahu perkara-perkara sunat untuk tambah lagi perkara-perkara makruh supaya puasa kita, ibadah puasa kita tidak kurang pahala.
Selain daripada itu, kita kena jaga daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Nabi kata, kamil sha'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atsh. Berapa ramai di kalangan orang yang berpuasa tak dapat apa-apa daripada puasa dia, melainkan lapar dan dahaga. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak buat perkara membatalkan puasa, tapi mata dia tak puasa. Dia tengok perkara yang dilarang oleh Allah. Lidah dia tak puasa, lidah dia mengutuk, mengeji, memfitnah orang dan sebagainya. Telinga dia dia mendengar perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, mendengar umpatan dan sebagainya. Jadi menghilangkan, membatalkan pahala puasa. Itu kita kena jaga. Satu lagi Nabi sebut, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan menunaikan sembahyang sunat tarawih yang kita akan solat hari ini, imanan wa ihtisaba, dengan penuh keimanan dan pengharapan daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Taala akan mengampunkan segala dosa. Nak sah kena tahu, nak sah sembahyang tarawih ni pun ada syarat sah dia. Jangan pakai cerodong sembahyang ya. Imam Ibn Ruslan dalam Matan Zubat dia kata apa? Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, amalan dia ditolak, tidak diterima oleh Allah. Ini kena tahu. Syarat-syarat kita nak sembahyang tarawih ni, dia ada waktu dia juga. Waktu sembahyang tarawih ialah selepas sembahyang isyak sampai sebelum terbit fajar. Tu tempoh dia. Sebab tu ada orang sembahyang tarawih sampai pukul 3 pagi pun dah. Kita di sini buat 8 balik botol letih tak apa dah. Eloknya kita buat 20 lah. Tapi kita di sini buat 8 balik tambah ni bagilah, insya-Allah. Jadi ada masa dia selepas sembahyang isyak hinggalah sebelum terbit fajar. Kalau kita tak sembahyang isyak lagi, kita pergi sembahyang tarawih dulu, tak sah tarawih kita. Kena sembahyang isyak dulu. Niat sembahyang isyak, lepas tu kita tambahlah berapa lagi tak cukup. Dan sembahyang sunat tarawih ni dia kena 2 rakaat, 1 salam. Kita tak boleh himpun 4 rakaat. Ini sebut dalam kitab Iqna pun ada. Kena 2 rakaat, 1 salam. Pasal pun itu saya pun tak boleh buat 5 kali ke ataupun 4 kali. Sebab ubudiyah. Nanti ajak kita menyambung. 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat, 1 salam. Sampailah 8 ataupun 20 rakaat. Boleh? 8 ataupun 20 rakaat. Buatlah. 8 tak apa, 20 pun tak apa, jangan duk kelai, duk gaduh. Ya, kalutnya atas sembahyang langsung. Ya tak kurang pun 8, 80. Aku tak sembahyang langsung. Tu jangan. Ni peluang. Walaupun sunat, ini peluang di bulan Ramadan. Mungkin Ramadan yang akan datang, mungkin Allah Ta'ala dah ambil dah nyawa kita, dah ambil dah, kita tak dan sampai Ramadan yang akan datang. Itu perkara-perkara yang kita kena jaga. Jadi niat dia kita niat dulu puasa untuk tiap-tiap hari. Ikut mazhab Syafi'i, tiap-tiap malam. Untuk puasa hari-hari Ramadan tu kena niat setiap malam. Kalau kita tak niat tiap-tiap malam, tak sah sembahyang kita, tak sah puasa kita. Esoknya dia kena jaga juga, tak boleh makan sebagai menghormati Ramadan. Lepas Ramadan kena ganti. Okey, mari sama-sama kita niat puasa Ramadan, niat tiap-tiap malam. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma wadin. Nawaitu sawma al-adai. Fardhi syahri Ramadan. Fardhi syahri Ramadan. Hadhihi sanati.
lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Nawaitu sawma wadin Nawaitu sawma an ghadin adai fardi syahri Ramadan fardu syahri Ramadan hadhihi hadhihi sanati lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Nanti saya berpuasa Saja sehari berpuasa pada sehari. bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Pada tahun Ta'ala. ini. Kira ni ada ni. Bukan kita belajar. Kira ni ada. Okey, niat sebulan pula untuk backup. Kalau kita terlupa apa, insya-Allah kita taklid kepada mazhab yang lain yang boleh niat sebulan. Imam Syafi'i ada hujah dia pasal apa kena niat tiap-tiap malam. Pasal bukan kita puasa sampai 24 jam terus. Sampai maghrib je baju kita buka. Nak puasa kita kena niat balik. Tapi tak apa, kita backup. Baik, sama-sama. Nawaitu sawmi syahri Ramadan syahri Ramadan kullihi kullihi lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Nawaitu Nawaitu sawmi sawmi syahri Ramadan syahri Ramadan kullihi kullihi lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Sahaja puasa Ramadan keseluruhannya kerana Allah Ta'ala. Maka dulu untuk tazkirah malam ni. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan jaza. Allah Ta'ala yang membalas pada seluruh jawatan kuasa Masjid Al-Mu'min ini dan juga seluruh jemaah yang mengimarahkan masjid ini dan juga memberi sumbangan, sama ada wang ringgit, tenaga dan sebagainya. Kita tengok alhamdulillah sempat Ramadan ni kita dapat guna sepenuhnya ruang masjid ini, dan insya-Allah kita akan tambah uning lagi, kita akan buat kolah dan ada beberapa perkara lagi kita kena buat untuk keselesaan kita semua. Sumbangan tuan-tuan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan jaza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.